Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina akan share beberapa kisah ataupun beberapa kes tentang orang yang hilang tanpa ada jejak. Dan ya, misteri lah sampai sekarang tak pernah jumpa. Kalau dekat Malaysia, kita boleh buat report polis kalau orang tadi tu dah pun hilang selama 24 jam. Dan ada juga kes dekat Malaysia ni yang hilang sampai sekarang tak jumpa. Contohnya macam kes Adib. Ramai yang percaya kes Adib ni kan sebenarnya ada kaitan dengan alam gaib. Sebab itulah dia tak pernah dijumpai sampai sekarang. Tapi cerita yang Nina nak share dengan korang pada kali ni tak ada kaitan dengan alam gaib sebab cerita ni datang daripada negara barat. Cumanya diorang ni menghilang secara tiba-tiba dan sangat misteri. Sampai sekarang diorang memang tak pernah dijumpai sama ada diorang ni masih lagi hidup ataupun sebaliknya. So without wasting any time, let's get started. Nina akan mulakan dengan cerita yang pertama iaitu tentang Emilia. Emilia telah lahir pada Julai tahun 1987 di Kansas, Amerika. So dia ni merupakan seorang penerbang wanita solo yang sangat terkenal pada masa tu tau. Dia juga pernah terbang merentasi lautan Atlantik secara solo pada tahun 1932. Pada tahun 1920, Emilia telah berjaya menerbangkan pesawat dia buat kali pertama. Kemudian pada tahun 1921 macam tu, Emilia ni telah membeli pesawat dia sendiri dan dia telah mendapat lesen sebagai pilot 2 tahun kemudian. Sampailah pada tahun 1937, Emilia ni telah decide untuk terbang mengelilingi dunia pula. So dia dengan partner dia yang bernama Fred telah pun terbang pada 1 Jun 1937. Sepanjang perjalanan diorang mengelilingi dunia tu kan, diorang banyaklah singgah di merata-rata tempat untuk mengisi minyak. Semasa diorang dah fly sejauh 35,000 km, radio yang diorang guna untuk berhubung dengan pangkalan ni kan mula terputus-putus. Jadi macam kejap ada, kejap putus. Kali terakhir diorang communicate melalui radio apabila Fred mengatakan yang pesawat diorang dah pun habis bahan bakar. Kemudian pasukan penyelamat pun mulalah mencari dorang di lokasi terakhir yang dipercayai pesawat dorang turun. Tapi tak lama lepas tu pencarian tadi telah pun dibatalkan selepas Emilia dan juga Fred telah disahkan hilang di lautan. Sebabnya selama dorang mencari tu kan, dorang langsung tak jumpa dekat mana bangkai pesawat tu jatuh. Walaupun misi mencari tu agak lama, dorang cubalah cari clue lah sikit kan, in case ada sepihan ke yang terpelanting kat mana-mana ke. Diorang tak pernah jumpa. So ramai yang percaya sebenarnya Emilia dan juga Fred telah pun ditawan oleh Jepun. Ceritanya seterusnya tentang seorang hakim yang bernama Judge Crater yang telah hilang secara tiba-tiba di New York. Crater telah dilahirkan di Ireland pada tahun 1889 dan telah dibesarkan di Pennsylvania. So dia ni merupakan seorang hakim yang bekerja di mahkamah tinggi. Biasalah kalau dah bekerja dekat mahkamah tinggi ni, dia biasanya akan berjumpa dengan orang-orang politik ataupun orang-orang kenamaan. Dia juga mempunyai kenalan dan kabel dengan orang kenamaan tadi. So kehilangan dia pada kali ni dikatakan ada kaitan dengan seorang ahli politik yang korup yang bernama Tammy. So Tammy ni merupakan ahli politik yang sangat bermasalah dan ada kaitan dengan jenayah. Sampailah pada pagi 6 Ogos tahun 1930, Crater telah pergi masuk ke office dia macam biasa. Lepas tu dia ada pindahkan beberapa fail yang sulit ke dalam sebuah beg yang berkunci. Kemudian Crater juga telah tunaikan cek yang sebanyak $5,000 sebelum dia balik ke rumah dia. Dan Crater dilihat buat kali terakhir semasa dia tengah dinner dengan kawan-kawan peguam dia yang lain. Bila polis terima laporan mengatakan Crater hilang, diorang cuba mencari Crater di mana-mana tapi tak ada seorang pun yang jumpa dia. Jadi polis pun tanyalah hakim-hakim yang pernah bekerja sama dengan dia kan. Tapi apa yang polis dapat jawapan daripada hakim-hakim tadi, diorang kata Crater yang mana kita orang macam tak kenal lah dia, macam tu. Diorang ni seolah-olah macam nak sembunyikan sesuatu daripada polis dan tak nak pergi kerjasama dengan polis. Bukan tu je, kalau polis tanya apa-apa soalan, diorang memang dah tak nak jawab apa-apa lagi. Diorang cuma jawab saya tak kenal dia. Itu je. Sejak daripada tu dia tak pernah lagi dijumpai dan telah diisytiharkan mati pada tahun 1939, iaitu selepas 9 tahun kemudian. Sampailah pada tahun 2005 macam tu, polis update kes terbaru tentang Crater tadi. Jadi polis kata yang diorang dapat new update lah tentang kehilangan Crater. Diorang cakap isteri Crater tadi telah meninggalkan satu surat yang dia tulis dengan tangan. Jadi dalam surat tu isteri Crater mengatakan yang dia nampak Crater ni dengan beberapa orang lelaki dan juga seorang pegawai yang telah bunuh suami dia. Lepas tu diorang tanam Crater tadi di laluan Coney Island. Tapi sayangnya tapak tadi tu dah pun digali sejak tahun 1950-an lagi untuk membina sebuah aquarium di New York. Jadi kalau polis pergi situ pun diorang nak cari mayat dia, kemungkinan diorang tak akan jumpa langsung. Sebab tapak tu dah pun digali dan kemungkinan besar diorang memang tak akan jumpa apa-apa langsung. So ramai yang percaya kehilangan Crater ni adalah disebabkan Crater ni dah banyak sangat ataupun terlalu banyak menyimpan rahsia gelap ahli-ahli politik. Jadi apa yang diorang perlu buat untuk mendiamkan mulut Crater, so diorang hapuskan dia dan mayat dia tak tahulah dekat mana. Seram sebenarnya geng politik ni, kotor gila. Okay, next story.
Jimmy merupakan seorang pemimpin buruh Amerika ataupun American Labour Leader yang telah lahir pada tahun 1913 di Indiana. So, dia ni telah pun menjadi presiden buruh sejak tahun 1957 hinggalah 1971 dan merupakan presiden yang paling kontroversi pada abad tu. Dia juga pernah kena penjara selama beberapa tahun disebabkan kesalahan penipuan mail dan juga mengganggu juri pada tahun 1967. Tapi kemudian hukuman dia telah diringankan dan dia telah dibebaskan pada tahun 1971 dan dia cuba mendapatkan jawatan di sebagai presiden selepas dia kena buang. Selepas beberapa tahun dia cuba mendapatkan jawatan presiden tu balik, dia tak pernah berjaya tau. Kalau korang tahu, masa dekat dalam penjara dulu, dia memang tak nak lepaskan jawatan dia sebagai presiden. Bila dia berusaha untuk dapatkan jawatan dia balik and then dia tak dapat, dia tuduh pihak kerajaan sengaja menyekat kebebasan dia. Kemudian pada 30 Julai tahun 1975, Jimmy ni telah drive kereta dia menuju ke sebuah restoran untuk berjumpa dengan kawan jenayah dia. Jadi dua orang kawan yang dia nak jumpa ni adalah big boss lah dalam dunia mafia ni. Plan dia untuk berjumpa dengan dua orang big boss tadi tu untuk minta diorang ni settlekan dendam dia. Kalau korang nak tahulah kan, dia ni memang ada hubungan yang rapat lah dengan ketua-ketua geng jahat ni. So lepas dah berbincang apa semua, Jimmy pun pergilah ke pondok telefon dan call seseorang. Tapi selepas dia buat panggilan tadi tu kan, dia tak pernah lagi dijumpai sebabnya dia hilang. Macam tu je, tak tahu ke mana dan apa yang menyebabkan dia hilang. Kemudian Jimmy pun telah diisytiharkan telah pun meninggal secara sah pada tahun 1982 walaupun jasad dia tak pernah ditemui. So ramai juga yang percaya sebenarnya jasad dia telah pun dikebumikan di tapak projek pembinaan lebuh raya Michigan. Itulah kau nak buat cakap orang. Lepas tu kau pula kena. Okay, last story. Cerita yang terakhir ni adalah tentang Larry yang merupakan businessman di Amerika. Korang mesti pernah dengar DHL kan, salah satu kurier yang ada dekat Malaysia. Sebenarnya kan, perkataan DHL tu kan stand untuk nama-nama owner iaitu Dulcie, Hilbert dan juga Lynn. So, diorang telah membangunkan DHL ni sejak tahun 1969 lagi. Tapi hari ni kita tak bercakap tentang D ataupun L. Kita akan bercakap tentang Larry Hilblum. So, Larry ni telah dilahirkan di California pada tahun 1943. Kemudian pada 21 Mei tahun 1995, Larry ni dalam sebuah pesawat menuju ke sebuah pulau yang bernama Pulau Pagan dan pesawat tu telah terjatuh. Punca kenapa pesawat tu boleh terjatuh masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Jasad pilot dengan business partner ni diorang jumpa tau, tapi jasad Larry tak pernah dijumpai sampai sekarang. Bila polis nak buat siasatan ke atas kes ni, diorang pergilah ke rumah Larry untuk mendapatkan DNA lah kan. Tapi rumah dia tu sebersih-bersihnya. Maksud Nina, tak ada sebarang kesan DNA Larry dekat rumah tu langsung. Sinki rumah dia juga telah dicuci dengan menggunakan asid. Rambut, sikat dan juga pakaian yang Larry pakai tu kan, semuanya telah ditanam di belakang rumah dia. Family Larry sendiri pun tak nak bagi kerjasama tau. Diorang tak nak bagi DNA diorang kepada pihak polis untuk melakukan pengesahan. Sebelum Larry meninggal, dia pernah ada affair dengan seorang perempuan Asia yang berasal daripada Vietnam dan diorang ni telah mendapat seorang anak lelaki. Tapi budak tu macam anak tak sah taraf lah sebab diorang berdua tak pernah kahwin sebab Larry memang tak pernah berkahwin. Bila Larry meninggal, perempuan ni secara tiba-tiba telah memunculkan diri dan beritahu yang dia ada anak dengan Larry. Sebab itulah family Larry tak nak bagi DNA diorang dekat pihak polis. Maybe diorang takut harta Larry ni akan jatuh ke tangan orang lain kot. Rupa-rupanya bukan budak tu seorang je anak dia tau. Ada lagi 3 orang anak dia yang berasal daripada Vietnam dan juga Filipina. Selepas melalui beberapa prosedur yang agak ketat dan menyusahkan jugalah, akhirnya 4 orang anak dia tadi telah mendapat duit sebanyak $90 juta. Banyak. Kemudian duit baki dia yang sebanyak 240 juta tu telah disumbangkan kepada Yayasan Hilblum. Senang je anak dia jadi jutawan macam tu, dapat duit daripada bapak dia. Padahal bapak dia tu bukan bapak betul lah kan, anak luar nikah orang kata, tapi still dapat hak harta Hilblum tadi. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan terhibur dengan video yang Nina kongsikan sebentar tadi. Kalau korang ada apa-apa cadangan yang korang nak Nina ceritakan lagi, korang boleh komen dekat bawah. Nanti Nina akan cari maklumat. Kalau cukup, Nina akan kongsikan dengan korang pula. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.